dan disebabkan rembau. Shit. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Aiman Arif dalam segmen Seram Zaman Now. Jadi Seram Zaman Now ni merupakan sebuah segmen yang menceritakan tentang kisah-kisah seram. Seperti manusia-manusia lain, saya merupakan manusia-manusia yang normal, dan sebagai manusia yang normal, semestinya saya mesti ada kisah-kisah berjumpa dengan perkara-perkara atau benda-benda tersebut lah. Untuk pengetahuan anda, saya record benda Allah ni pada pukul 12.30 malam untuk kita dapatkan feel keseraman tersebut. Okey, tanpa lengahkan masa, eloklah saya menceritakan kisah seram saya yang pertama. Okey, kisah seram saya yang pertama ni iaitu kisah yang terjadi pada diri saya sendiri. Jadi saya telah ditawarkan ke sebuah IPTA di dalam Malaysia, dan IPTA ni merupakan di antara IPTA yang terbesar di dalam Malaysia. Pada mulanya saya tak nak pergi pun. Saya lebih prefer untuk stay dekat Form 6. Jadi saya telah ditawarkan ke sebuah IPTA di Malaysia. IPTA mana? Biarlah rahsia. Bahaya kalau kita bagi tahu. Saya tak nak kena panggil dengan management universiti. Okey. Bila saya ditawarkan ke IPTA tersebut, biasalah saya ada kenalan yang bekerja dekat IPTA tersebut. Bila saya ada kenalan yang kerja di IPTA tersebut, saya pun tanyalah dia soalan-soalan yang biasa orang-orang yang baru nak masuk tempat mesti tanya. Tempat tu okey ke tak? Keras ke tak keras? Bolehlah. Normal kan, tempat baru siap. Dan kita dari luar kita masuk ke tempat hutan, dan hutan yang telah diterokai. Jadi sebuah IPTA, kita masuk ke situ, standard lah, biasa ada gangguan bunyi-bunyi, seret-seret kerusi. Dan dia pun pernah cerita kepada saya waktu dia tengah jaga kaunter, dan tiba-tiba kaunter nombor tersebut berbunyi lah. Tapi cerita lebih kurang macam ni. Dia jaga kaunter, dan tak ada orang pun beratur untuk nak minta servis dia kan. Tiba-tiba ada nombor 502, sila pergi ke bilik sekian-sekian. Tiba-tiba padahal kosong. Student pun tak ada dalam tu lagi. Dikabarkan student tengah balik cuti SEM kat masa tu. Jadi bila saya dengar cerita daripada dia, saya jadi agak takut jugalah nak masuk kan. Biasa kita budak. Masa tu saya berumur 17. Ya, 17. Jadi saya pun takut. Bila saya masuk ke IPTA tersebut, saya ada sebuah perasaan yang agak takut. Perasaannya macam tak senang. Sebab yelah, saya bukan seseorang yang pernah duduk asrama ke, pernah pergi camp pun 2-3 kali. Itu pun demam-demam lah, sebab saya memang seorang agak penakut jugalah. Sampai kat sana, macam biasa kita daftar. Buat pengetahuan anda semua, biasa universiti dalam seminggu yang pertama, lebih kurang 3-4 hari macam tu, kita ada orientasi. Disebabkan rembau tempat saya belajar, jadi tempat tersebut hutan tau. Bila hutan biasa, mesti adalah benda-benda macam tu. Jadi hari pertama okey. Hari kedua dia dah start menunjukkan petanda-petanda keseraman lah. Kita dengar bunyi stepping, bunyi macam mana kita nak kata, bunyi hentak, bukan hentakan kaki. Dia macam mana nak cakap lah. Bila kita duduk dekat dalam kawasan macam rumah untuk belajar, tempat untuk belajar tinggal, jadi dia bertingkat-tingkat tau. Lepas tu tingkat-tingkat tu dia macam tapak, dia punya base tu simen. Jadi bila orang berjalan kita dapat dengar lah kan. Sebab masa tu saya intake first, dan waktu tu IPTA tersebut baru saja buka, tak ramai student. Jadi dia tak meriah macam IPTA yang lain lah. Jadi bila orang berjalan, orang hantar, kita dapat dengar tau. Tapi kami diarahkan untuk tidur
jam 12, benda tu saya dengar pukul 3 pagi. Hentakan tersebut, hentakan berlari hentakan berlari. Lepas tu kawan yang agak rapat dengan saya, dia ada dengar macam ada orang knocking. Locker, somebody just knocking inside the locker, macam lepas tu locker tu bergegar tau. Bila locker tu bergegar, dan dia kata benda tu terjadi waktu saya tidur. Jadi takkan saya tak perasan. Jadi saya tak tahu sama ada dia halusinasi tu bercerita benar, tapi kita tak tahu. Dan hari ketiga merupakan hari yang betul-betul dia nak tunjukkan diri dia yang sebenarnya lah. Hari kedua terakhir betul, second last day, yang mana hari tersebut merupakan hari penutupan. Hari tersebut, hari yang lagi satu tu kita boleh balik. Saya balik pagi masa tu, mak saya ambil. Jadi pada hari tersebut lah dia start benda-benda pelik-pelik, bunyi-bunyi macam ni. Waktu malam sebelum tu pun saya tak boleh tidur, dengar bunyi macam bunyi saya cakap bunyi air. Yelah, kita pasti tutup, sebab mak saya memang ajar kalau sinki pastikan tutup, dan saya orang terakhir tutup. Tapi bunyi air menitis, bunyi benda-benda macam tu, jadi saya tak nak layan sangat lah. Sebab saya memang penakut, tapi saya tak nak layan. Sebab kalau saya layan, memang saya tak duduk kat tempat situ. Jadi hari ketiga dia dimulai dengan satu insiden yang agak hectic, di mana patutnya pada pukul 11 kami dah boleh balik. Biasanya normally pukul 11 kami dah boleh balik, patutnya balik ke tempat duduk kami, tempat untuk pelajar duduk. Tapi pada hari tu pukul 11 dia tak ada lepas-lepaskan, dan benda tu drag sampai kepada pukul 1 pagi tak silap saya. Sebab biasalah minggu orientasi kita kena bangun awal 5.30, pukul 5 kita nak kena siap. Pukul 5 dah kena turun, bukan pukul 5 dah kena siap, pukul 5 dah kena turun ke bawah, beratur untuk duduk ke dalam surau. Jadi dalam 4 lebih macam tu kami siap. Tapi pukul 1 tak boleh balik-balik lagi. Jadi kita orang macam pelik lah. Dan kami dipindahkan, sebelum ni kami duduk dalam dewan, tapi kami dipindahkan dekat luar, kat padang, dekat tempat parking kot. Lepas kami dah dipindahkan di tempat parking. Lepas tu kita orang main-main lah, sebab mungkin kita orang kat sini nak macam nak berbual-bual ke, ataupun nak main game ke. Yelah, biasa lah sini kan, suka buat kerja mepet-mepet. Jadi bila dia bawa kita keluar tu, saya macam tak ada fikir apa lah. Tapi bila keadaan jadi out of control, jadi diorang terpaksa notice the student, diorang terpaksa bagi tahu student bahawa ada kes histeria atau kerasukan berlaku dekat tempat pelajar duduk lah, kediaman pelajar. Jadi bila kes tersebut berlaku, saya agak panik juga lah, sebab saya tak pernah tengok orang kena rasuk sehidup saya. Jadi bila kita agak panik, saya jadi takut. Sebab pada asalnya saya tak nak pergi, tapi mak saya suruh. Lepas tu dengar cerita daripada kenalan saya yang ada kena-mengena dengan tempat tu. Tiba-tiba benda tu jadi di depan mata saya. Faham tak? Benda yang kita tak nak tapi jadi. Saya nak buat macam ni, saya lagi takut mak saya marah. Jadi saya pun hadap je lah. Jadi bila saya duduk dengan kita, istighfar lah. Sebab masa tu saya boleh dikatakan agak baik lah dibandingkan dengan sekarang. Sekarang saya agak liar sikit, tapi dulu agak baik sikit. Bila kita dengar berita macam tu, kita istighfar, kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan berhenti sampai situ je. Lepas tu kami dipindahkan dekat satu tempat pengasingan macam padang kawat macam tu. Bila kami duduk kat situ, itu tempat yang saya kena kacau. Kita yang hadap ni tuan. Jadi kalau saya cerita dekat penonton, semua ke penonton macam cerita apa tak seram kan. Tapi kalau saya sendiri yang hadapi, agak seram sebenarnya. Dan cerita ni pun saya jarang cerita kat orang lain kot.
Kemungkinan dekat kawan-kawan saya je lah. Yang satu IPTA dengan saya, diorang tahu cerita ni lah. Sebab yelah, benda jadi kat tempat sama mesti diorang tahu. Okay, bila jadi first, jadi benda tu kita macam dengar mesti dia akan kacau melalui bunyi kan. Kita akan dengar bunyi. Lepas dah dengar bunyi, macam saya kata sebelum ni, first benda tu dia akan kacau melalui bunyi. Tapi boleh tak saya tukar daripada saya ni kepada aku? Korang nampak lebih friendly kan? Okay. Jadi first kali benda tu akan kacau korang melalui bunyi lah. Kau dengar bunyi apa masa tu? Bunyi anjing. Padahal dekat tempat tu tak ada anjing pun. Tiba dengar bunyi anjing menyalak panjang. Anjing menyalak panjang. Lepas tu ni ada Fesi dah ataupun person in charge. Person in charge dia ada masa tu malam. Tapi dia ada satu lampu spotlight yang tembak, orang bila tembak dia akan keluar shadows kan. Akan keluar shadow. Okay. Dia ada, aku ada nampak 2 bayang. Tapi sebenarnya ada 1 bayang. Yang pertama, 1 bayang berada. Betul lah, which is true. Memang physically exist. Dia ada. Existent maksud aku dia boleh nampak dengan mata kasar. Memang ada berada tu. Dan bayang tersebut merujuk kepada bayang dia. Tapi yang kedua, rambut panjang. Ya, rambut panjang je. Seingat aku rambut panjang. Badan tak nampak sebab memang kepala masa tu kan. Tapi bila tengok kat belakang ni tak ada orang babe. Sedangkan Fesi ataupun person in charge, kalau perempuan pun pakai tudung masa tu. Aku tak tahu siapa punya bayang masa tu. Dan kalau kau rasa gangguan aku kena masa tu, nanti kat situ je korang silap lah. Tak, dia kacau dekat kediaman pelajar juga Masa dekat kediaman pelajar, aku duduk rest. Tapi masa tu aku tak boleh tidur lah sebab kita dah nampak kan. Jadi kita jadi gelabah. Jadi bila aku nak tidur, aku dengar bunyi. Sebelum ni aku kata macam member aku kata dia ada dengar locker bergerak kan. Aku nampak pertama kali locker tu bergerak. And then kita ada tutup pintu. Biasa kita orang tidur tak tutup pintu rapat tau. Bila kita tutup pintu rapat, kita orang buka lampu bilik air. Dan kebetulan bilik aku menghadap pintu bilik air. Dan mestilah bila orang berjalan kau akan nampak bayang-bayang kan. Ya, aku nampak bayang-bayang tu. Dan dia meremang sampai sekarang lah. Dia masih meremang sebab dia kalau ada orang nak pergi tandas, dia akan pergi tandas. Lepas tu kita akan mesti dengar bunyi air apa semua ni tak jalan. Lepas tu patah balik. Buat apa kan? Apa kita kata orang punya purpose pergi tandas, tapi kau tak masuk tandas tu, kau ulang alik. Suara pun tak dengar. Jadi pada keesokan hari macam biasa, untuk seorang penakut macam aku demam. Ya, aku demam. Jadi tu je lah cerita yang ada. Lepas tu bila kita orang borak dengan senior, sebenarnya orang ustaz yang merawat tu dia kata lah, kita kat tempat baru tak boleh terlampau suka sangat. Suka-suka sangat nanti jadi macam tu lah. Jadi moral of the story ataupun pengajaran ataupun nilai murni kita boleh dapat daripada cerita ni adalah jangan terlampau suka sangat dan jangan terlampau takut sangat. Sebab benda tu dijadikan untuk menyesatkan kau, aku, korang semua. Dan kalau korang semua takut, dia lagi suka. Dan kalau kau ataupun korang semua jenis suka sangat, lalai, lagi dia suka. Jadi meremang Jadi
Ya, amalkan, baca 3 cool dan stay relax. InsyaAllah benda tu takkan kacau kau.